A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam majlis pembacaan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tak sedar hari ini kita berada pada majlis yang ke-27. Sudah 27 kali kita bertemu untuk kita cuba memahami dan membaca kitab karangan Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari berkenaan dengan kelebihan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi SAW. Dan syukur pada Allah kita telah pun membacanya dalam 27 majlis dan tak lama lagi kita akan mengkhatamkan kitab ini insya-Allah. Moga-moga dengan pembacaan kitab ini kita akan lebih teruja untuk menjadi seorang pencinta Rasulullah SAW, menjadi orang yang begitu teruja untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan ini dan saya dalam masa yang sama juga mohon kemaafan dalam pertemuan-pertemuan lepas di akhir-akhir majlis kadang-kadang berlaku masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Apapun insya-Allah kita akan terus membaca kitab ini berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Moga-moga diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan yang lepas kita telah pun berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang telah diberikan oleh Syekh, yang telah diberikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang telah hadir, apa yang telah berlaku dalam kisah Syekh Musa Ad-Darir. Dan dengan pertemuan yang lepas kita telah pun membaca salawat itu dan jumlah keseluruhannya Alhamdulillah bermula pada awal majlis sampailah majlis yang sebelum ini kita telah membaca sebanyak 866 kali kita telah bersalawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bagi menggenapkan kepada bilangan pada hari ini dengan bilangan 900 kali berselawat, maka insya-Allah pada hari ini kita akan berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah insya-Allah dengan jumlah 34 kali supaya kita dapat mencapai bilangan 900 kali telah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena majlis pembacaan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. InsyaAllah kita mulakan bersama-sama. Kita akan berselawat sebanyak 34 kali. Moga-moga direzekikan Allah untuk dapat sampai kepada 900 kali berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kita diberikan peluang oleh Allah untuk dapat terus berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini adalah satu berita baik untuk kita yang Allah Taala telah memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita sehingga kita dapat diberikan kemampuan berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga majlis ini menjadi satu perkara baik dalam hidup kita yang semestinya akan menggembirakan kita sewaktu kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan majlis kita insya-Allah pada hari ini dengan kita meneliti hadis yang ke-41, hadis yang ke-41, iaitu hadis yang ke-41 pada muka surat hadis ke-41 muka surat Allahumma salli ala Rasulillah. Okey, hadis yang ke-41 iaitu pada muka surat yang ke-100. Okey, muka surat 110 muka surat 110. Siapa yang ada buku PDF iaitu pada muka surat 110 kita akan meneliti hadis yang ke-41 Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-syaikh Abdullah ibni Muhammad as-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i
مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الحديث الحادي والأربعون. عن رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وغيرهما وهو حديث حسن. Yang bermaksud hadis yang ke-41 daripada Sayyiduna Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dia berkata, Allahumma anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah, yang bermaksud, ya Allah, turunkanlah kepada Sayyiduna Rasulullah, maksudnya berikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tempat tinggal yang merupakan al-maq'ad al-muqarrab. Turunkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat duduk yang dekat, yang didekatkan denganmu pada hari kiamat. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Yang bermaksud, ya Allah, turunkanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan Nabi Muhammad dapat tinggal, dapat diberikan al-maq'ad al-muqarrab indak, satu tempat duduk yang didekatkan denganmu pada hari kiamat. Maka kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doa tersebut, wajabat lahu syafaati, wajiblah dia menerima syafaatku, iaitu dia berhak dan dia sangat layak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis yang ke-41 ni subhanallah mempunyai pelbagai manfaat dan juga pengajaran. Yang pertama, Nabi sebut man salla ala Muhammadin, barang siapa yang telah bersalawat ke atas Muhammad. Allahu Akbar. Kalau kita perasan tuan-tuan, betapanya Nabi SAW sangat merendah diri hatta kepada umatnya. Nabi tak kata pun barang siapa yang bersalawat kepada penghulu para Nabi dan para Rasul, kekasih Allah, satu-satunya yang paling mendapat kecintaan Allah. Nabi tak sebut begitu. Sebaliknya Nabi bersabda, barang siapa yang bersalawat ke atas Muhammad, tanpa disebutkan sama sekali gelaran-gelaran mulia yang diberikan oleh Allah kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini sahaja pun kita sudah dapat pengajaran yang sangat besar. Hendaklah kita menjadi seorang yang merendah diri sesama kaum muslimin, walaupun kita kemungkinan berstatus lebih tinggi daripada orang lain. Kita lihat sebagai contoh dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, bahkan baginda merupakan makhluk Allah paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tiba-tiba Nabi langsung tidak menyebutkan apa sahaja pangkat yang diberikan oleh Allah kepada baginda. Hanya Nabi menyatakan, barang siapa yang berselawat ke atas Muhammad. Jadi dengan sebab itu kita dapat belajar. Sebenarnya bukan hadis ni saja. Kalau kita meneliti hadis-hadis yang lain sekalipun, sebenarnya kita akan dapat mempelajari bahawa Sayyidul Mutawadhi'in, ketua bagi orang-orang yang tawaduk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang-kadang setengah orang tak dipanggil nama gelaran dia, dia rasa murka, dia rasa marah. Orang mungkin tak kenal kita semua. Orang panggil kita kadang-kadang biasa-biasa saja. Yang kita mungkin ada Tan Sri lah, yang berhormat lah. Orang panggil kita, pakcik apa khabar? Dah pula berubah muka. Tak, seakan-akan orang tak hormat dia. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jadilah seorang yang dia adalah hamba kepada Allah. Adapun pangkat-pangkat yang diberikan oleh orang kepada kita, itu hanyalah pangkat-pangkat dunia. Kadang-kadang takut-takut pangkat itu tidak memberikan kebaikan kepada kita. Takut-takut dia akan memberikan pula keburukan kepada kita di akhirat kelak. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, jangan rasa kita ni besar sangat. Jangan rasa kita adalah selalu istimewa.
Anggaplah kita dan juga kaum muslimin yang lain semuanya adalah sama. Bahkan kitalah yang paling rendah sekali kedudukannya berbanding dengan kaum muslimin yang lain. Barang siapa yang telah berselawat ke atas Nabi SAW dan dia berkata, maksud dia kata para ulama, orang tu dia berselawat kepada Nabi SAW terlebih dahulu, kemudian selepas dia berselawat, dia berdoa, Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Jadi cara mengamalkan anjuran Nabi dalam hadis yang ke-41 ini, pertama kita berselawat, yang kedua kita berdoa dengan doa ini. Saya kira mungkin rata-rata kita jarang, mungkin tak pernah mengamalkan doa ini. Jadi insya-Allah sebelum kita lanjutkan majlis kita akan beramal terus dengan hadis yang ke-41 ini, dan moga-moga kita juga dapat mengamalkannya dalam doa-doa kita selepas solat, supaya ia menjadi satu amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat dan kita berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat tinggal, ataupun berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunkanlah, maksud dia berikan Nabi berada di al-maq'ad al-muqarrab, satu tempat duduk yang tempat duduk itu didekatkan denganmu. Jadi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud al-maq'ad al-muqarrab? Tempat tinggal ataupun tempat duduk yang tempat duduk itu didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, kita akan terus dapat memahami daripada hadis ini dan juga ayat-ayat yang lain, maksud tempat tinggal ataupun tempat duduk yang tempat duduk itu didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermaksud Allah bertempat, bukan maknanya Allah berada di satu lokasi, di lokasi itu dekat sungguh dengan al-maq'ad al-muqarrab. Bukan itu maksud dia. Sebaliknya, dekat di sisi Allah maksudnya dekat dari rahmat Allah, dekat dari kasih sayang Allah. Mari kita sebagai orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah, kita menafikan bahawa Allah bertempat, Allah berlokasi, maka sebarang ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara zahirnya menunjukkan bahawa Allah ada tempat dan sebagainya, maka semua ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang seperti ini dia dipanggil sebagai al-mutasyabihat. Ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang samar-samar. Bukan itu maksud yang diinginkan. Sebaliknya ada makna lain. Apa maknanya? Maka para ulama mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan serahkan kepada Allah. Ada yang berpendapat mari kita mencari mana tahu apa yang kita fahami itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah menafikan Allah Taala bertempat, kerana bertempat itu merupakan sifat makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Allah tidak sama sekali bersifat dengan makhluk. Dalam akidah Ahlussunnah kita diajar antara sifat wajib bagi Allah Taala adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak sama sekali dengan mana-mana makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama dari segi rupa, tidak sama dari segi lokasi, tidak sama dari segi sifat. Semua yang ada pada kita semuanya tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana kita ada tempat, kita bergerak dari satu lokasi ke lokasi, itu sifat makhluk. Manakala Allah yang menciptakan tempat, mustahil Allah pula yang bertempat. Jadi seterusnya, apakah maksud al-maq'ad al-muqarrab? Para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardahum mempunyai dua pendapat di dalam menafsirkan apakah maksud al-maq'ad al-muqarrab, tempat duduk yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat maksud tempat duduk yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kedudukan ataupun tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala pada sewaktu manusia berada di padang mahsyar. Sebab kita semua sedia maklum, orang akan berpusu-pusu daripada seorang Nabi ke seorang Nabi, memohon agar setiap Nabi-Nabi yang ditemui berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memulakan soal siasat, iaitu hisab. Kerana manusia ketika itu mereka sudah berada lama di padang mahsyar,
dalam keadaan matahari berada di atas kepala, panas terik yang sangat teruk. Lalu mereka memohon kepada setiap para Nabi dan para Rasul agar memohon kepada Allah supaya dimulakan soal jawab. Lalu semua Nabi-Nabi menyatakan, bukan sayalah orangnya yang layak untuk memohon kepada Allah pada hari ini. Akhirnya, Nabi Allah Isa AS telah menganjurkan kepada orang ramai untuk bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Lalu, Nabi menyatakan, ana laha, sayalah orang yang memiliki hak untuk meminta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi telah pergi ke satu tempat berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sujud kepada Allah di situ. Jadi sebagian ulama kata itulah yang dinamakan sebagai al-maq'ad al-mukarrab, iaitu satu tempat yang di situ Nabi akan memohon syafaat kepada Allah. Dan kata para ulama, tempat itu berada di kanan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Arasy Allah, di arasy itu, di bahagian kanan arasy itu, itulah lokasi tempat Nabi SAW akan memohon syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab syafaat Nabi itu, dengan sebab permohonan Nabi tersebut, Allah mengabulkan dan bermulalah soal jawab selepas itu. Ini adalah pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua mengatakan maksud al-maq'ad al-mukarrab adalah al-wasilah, iaitu doa yang kita baca selepas kali dengar azan. Kita kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammada al-wasilah. Al-wasilah ini dalam hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW, al-wasilah merupakan satu kedudukan paling istimewa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diberikan kepada mana-mana hamba yang lain. Hanya seorang sahaja di kalangan seramai-ramai makhluk Allah Taala, hanya ada seorang sahaja yang akan mendapatkan tempat yang sangat-sangat istimewa tersebut di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan sebagai al-wasilah. Dan Nabi berkata, bersabda dalam hadis-hadis yang lain, Nabi berkata, saya mengharapkan sayalah orang tersebut. Dan kata para ulama, memang Nabi lah orang yang akan mendapat al-wasilah tersebut, mendapat kedudukan paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi ada para ulama berpendapat al-maq'ad al-mukarrab indallah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kedudukan paling istimewa dalam syurga Allah, yang kedudukan itu dinamakan sebagai al-wasilah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kalau kita meneliti, ada dua pendapat para ulama dalam memahami apakah dia al-maq'ad al-mukarrab. Ada ulama berpendapat tak mustahil dimaksudkan dengan al-maq'ad al-mukarrab adalah kedua-duanya sekali. Pertama, diberikan Nabi kedudukan istimewa, dapat memberikan syafaat kepada seluruh manusia sama ada beriman ataupun tidak kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW diberikan pula kedudukan paling istimewa dalam syurga Allah Ta'ala, dan kedudukan itu dinamakan sebagai al-wasilah. Ada ulama berpendapat tak mustahil kedua-duanya adalah yang diinginkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW dalam hadis ini. Okey, balik kepada hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalat kepada Nabi, kemudian dia berdoa dengan doa yang telah tertera dalam hadis ini, maka dia berhak, wajiblah dia, maksud dia dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, orang ini akan diberikan syafaat Nabi SAW. Dan kalau kita baca hadis-hadis yang lain, sebenarnya cukup kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Dengan selawat itu kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Okey, jadi alhamdulillah dapat kita meneliti hadis yang ke-41. Hadisnya ringkas, cuma secara pengamalannya saya kira mungkin kita jarang mendengar mana-mana imam berdoa dalam doa-doa mereka dengan doa ini. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ajak diri saya untuk kita hafal selawat dan juga doa ini untuk kita dapat mengamalkannya dalam hidup kita, kerana kita adalah manusia yang tamak haloba bagi mendapatkan kasih sayang serta rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut kita terlupa lepas ni tuan-tuan, takut-takut kita terlupa nak amalkan. Mari kita terus amalkan.
apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, lalu kita mengamalkan terus. Sekurang-kurangnya la qadarallah, manalah tahu tiba-tiba terlupa sampai sudah, sekurang-kurangnya di akhirat kelak kita pernah mengamalkan walau sekali dalam hidup kita salawat dan juga doa yang telah dianjurkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya memberikan ataupun mencadangkan kita semua untuk mengamalkan apa yang diajar oleh hadis ini sekarang, supaya sekurang-kurangnya dalam hidup kita pernah mengamalkan sekali, dan besarlah harapan kita bahawa ianya bukan sekali, bahkan kita akan mengamalkannya tiap-tiap hari, ya. Kerana orang yang mengamalkannya, dia akan mendapat syafaat Nabi. Kata para ulama, bila dapat syafaat Nabi, bila Nabi kata siapa mengamalkan doa ini, dia akan dapat syafaat Nabi, ini adalah satu berita gembira, satu isyarat sebenarnya bahawa orang yang mengamalkan dengan doa ini, dia tidak akan mati sebagai seorang yang murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak dapat syafaat Nabi secara khusus di akhirat kelak adalah orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Adapun syafaat al-uzma, syafaat di mana Nabi memohon agar Allah Ta'ala memulakan soal siasat, dimulakan hisab, itu diberikan kepada semua manusia sama ada beriman ataupun tidak. Semua manusia akan memuji Nabi kerana Nabi lah satu-satunya yang boleh memberikan syafaat kepada mereka pada hari tersebut. Itu dipanggil sebagai asy-syafa'atul uzma. Semua kita akan dapat, hatta yang bukan Islam akan dapat. Kerana tidak akan bermula hisab soal siasat di akhirat, melainkan setelah Nabi SAW sendiri memohon kepada Allah untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi, bahkan mengatasi kedudukan mana-mana Nabi yang lain. Namun dalam hadis yang kita pelajari ini, bukan syafaat yang dimaksudkan dalam hadis ini syafaat al-uzma, tetapi syafaat yang dimaksudkan ini adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat baginda yang beriman kepada baginda dan mati sebagai seorang Muslim. Jadi kata para ulama, apabila Nabi kata wajabat lahu syafaati, orang ini berhak untuk wajib, maknanya dia memang pasti akan mendapat syafaatku di akhirat kelak. Kata para ulama, ini satu isyarat, satu orang kata apa, isyarat lah, bahasa Melayu kita panggil isyarat. Ini satu isyarat bahawa siapa yang mengamalkan apa yang disebut dalam hadis ke-41 ini, dia tidak akan mati, melainkan dia adalah seorang Muslim. InsyaAllah, mari kita sama-sama mengamalkan, kerana kita nak hidup sebagai seorang Muslim dan kita nak mati sebagai seorang Muslim, dan kita nak di akhirat kelak Allah Ta'ala akan selamatkan kita dengan berkat Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kita berselawat dengan selawat, kita pilih selawat yang kita baca masa tahiyat akhir tu, kemudian kita terus lanjutkan dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis yang ke-41. Kita amalkan sebanyak 3 kali insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة
Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hadis yang ke-42 insya-Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita terus kepada berita gembira yang kita hari itu baca tak habis Kita baca itu tak habis sebab berlaku masalah teknikal di rumah saya ni. Jadi saya mohon kemaafanlah kepada semua. Berlaku pula masalah tapi masalah kecil Apa sangatlah masalah-masalah sebut berbanding dengan gembiranya kita dapat berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca berita gembira yang ke-25 sebab di berita gembira yang ke-25 itu berlaku masalah teknikal baru ni, jadi kita berhenti secara mengejut. Kita kembali semula kepada berita gembira yang ke-25 Berita gembira yang ke-25 iaitu pada muka surat yang ke-119 di muka surat yang ke-119 Okey, qala Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء نفحاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. المبشرة الخامسة والعشرون berita gembira yang ke-25. روى أبو القاسم التيمي في الترغيب عن أبي الحسن الميموني قال رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة في المنام بعد موته وكأن على أصابع يديه شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران فسألته عن ذلك وقلت يا أستاذي. Dalam buku kita ya ustaz dalam sebagian nuskah yang lain ya ustazi ada huruf ya ya ustazi ara ala isba'aika ataupun usbu'aika, boleh baca isba' ataupun usbu'. Dan sebahagian kitab pula asabi'ika secara jamak. Isba' ataupun usbu' maksud dia satu jari. Kalau jari-jari yang banyak maksud dia asabi'. Jadi sebahagian kitab ditulis asabi'ika bukan isba'ika. Ya ustazi, ara ala isba'ika ataupun asabi'ika syai'an malihan maktuba. Ma huwa? Qal ya bunay Haza li kitabati li hadisi Rasulillah. Tertinggal kalimah lafzul jalalah di situ. Haza li kitabati li hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau qal li kitabati sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat berita gembira yang ke-25 ini. Kita dah baca sikit itu tapi kita baca pada awal balik sebab berlaku masalah teknikal baru ni. Abul Qasim At-Taimi di dalam kitab beliau At-Targhib telah meriwayatkan daripada Abul Hasan Al-Maimuni. Beliau telah berkata, saya telah melihat Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Uyainah di dalam mimpi selepas kematian Al-Hasan ibn Uyainah. وكأن على أصابع يديه شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران. Dalam mimpi itu, Abul Hasan Al-Maimuni kata, saya tengok seakan-akan di tangan, di jari-jari dua tangan milik Sayyidina Al-Hasan Ibn Uyainah ni, seakan-akan ada tulisan. Ada sesuatu tulisan yang ditulis dengan warna emas atau dengan warna za'faran. Saya tanya mak saya, orang Malaysia tahu tak za'faran? Mak saya kata tahu. Za'faran ni dah terkenal juga di Malaysia. Za'faran ni digunakan dalam masakan-masakan. Mahal harga dia. Mahal harga dia. Kita nak kuningkan nasi, kalau orang Arab buat nasi Arab semua tu, mereka meletakkan juga za'faran. Orang Malaysia tahu ni za'faran ni? Ada jual sini mahal. Oh, di Malaysia jual air saja. Saya balik pada Mesir baru ni dan lah beli za'faran yang yang dalam bentuk urat-urat itu dalam bentuk asal dia. Okey. Jadi seperti ditulis dengan warna emas atau ditulis dengan warna za'faran.
Lalu saya telah bertanya beliau, iaitu kata Abul Hasan Al-Maimuni, saya telah bertanya Abu Ali Al-Hasan Ibnu Uyainah, kenapa perkara itu berlaku? Saya kata, wahai ustazku, wahai guruku, saya melihat di jari-jari anda sesuatu yang indah, malih, maksud dia gamil, jamil. Ara ala isba'aika syai'an malihan. Saya telah melihat pada dua jari anda, sebagian kitab ala asabi'ika, maksud di jari-jari anda yang banyak, saya telah melihat sesuatu yang indah, yang ia seperti tulisan, ia bertulis. Jadi apakah sebenarnya apakah dia sebenarnya? Kenapa anda diberikan keistimewaan sampai tangan dan jari-jari anda berwarna keemasan? Lalu kata Abu Ali Al-Hasan Ibnu Uyainah, ini wahai anakku, ini adalah kerana saya telah menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau yang beliau sebut, ini adalah kerana saya telah menulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam saya menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perawi kisah ini tidak pasti mana satu yang disebut oleh Syekh Abu Ali Al-Hasan Ibnu Uyainah yang telah meninggal dunia ketika itu di dalam mimpi tersebut. Adakah beliau sebut tangan beliau itu berwarna keemasan kerana beliau menulis hadis, atau kerana beliau menulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sewaktu beliau menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini satu berita gembira besar untuk orang yang menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam tulisan-tulisan mereka. Yang buat buku ataupun yang buat artikel, yang tulis di Facebook, di mana-mana media sosial yang lain. Ketika dia menulis hadis, jangan lupa untuk ditulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana besar sungguh orang yang menulis hadis Rasulullah, dan besar sungguh pahala orang yang menulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi jangan ditulis SAW, SAW itu memang itu ringkasan yang tidak sepatutnya, melainkan kalau ada keperluan-keperluan yang mendesak. Macam contoh baru ni saya buat artikel berkenaan dengan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada orang lain. Orang Islam dalam satu masa boleh kahwin 4 orang. Nabi pula berkahwin sampai Nabi ada 11 orang isteri dan 2 orang hamba sahaya wanita. Kenapa isteri-isteri Nabi lebih? Jadi saya ketika cerita tu, saya pun tulis kalimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara penuh. Dan setelah keluar dalam akhbar utusan Malaysia hari ini, ditukar semuanya kepada SAW. Bila saya sebut pada pihak akhbar, mereka kata kami terpaksa buat kerana space yang dalam ruang dalam surah khabar itu adalah terlalu terhad. Jadi kalau kita tulis sallallahu alaihi wasallam, dan bukan satu, memang dalam kisah tu memang banyak saya cerita dan tentang Nabi, lalu kita pun berselawat dalam tulisan tersebut, menyebabkan ianya akan melebihi ruangan yang telah diberikan. Jadi saya kata tak apalah, semoga-moga dimudahkan Allah. Sebab bukan niat kita nak meringkas-ringkaskan, tapi kerana ada keperluan yang terpaksa, ya khair insya-Allah subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nak tulis kat Facebook kita, nak tulis dalam buku kita sendiri, mengapa kita nak tulis secara ringkas? Sebaliknya tulis secara penuh. Kerana ini menunjukkan betapa kita memberikan satu penghormatan besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi-mimpi seperti yang dilihat oleh para ulama ini menunjukkan bahawa orang yang menulis hadis, orang yang menulis kalimah sallallahu alaihi wasallam tidak akan disisia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menulis tentang orang yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita lihat berita gembira yang ke-26, Al-Mubashiratus Sadisatu wal 20. Rawi Ibn Bashkwal an Abdul Wahid ibn Zaid qala kharajtu hajjan fasahibani rajulun فكان لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له في ذلك فقال أخبرك عن ذلك خرجت منذ سنيات bariskan betul-betul tu خرجت منذ سنيات إلى مكة ومعي أبي
Falamma sarafna qilna fi ba'dil manazil fabainama ana naimun atani atin. Nah, sebagian kitab iz atani atin faqala li qum faqad amata Allahu abaka wa sawwada wajhah faqumtu madh'ura fakashaftu ath-thawba an wajhi abi fa idza huwa mayyitun aswadul wajhi fadakhalani min dhalika ru'bun fabainama ana ala dhalika minal gham ghalabani aynaya. Sebagian kitab iz ghalabatni aynaya fanimtu fa iza. Di sini ada tinggal sikit fa iza ana. Saya dah rujuk dalam kitab-kitab yang lain, ada kalimah ana di sini, cuma tertinggal dalam kitab kita fa iza ala ra'si. Yang dalam kitab-kitab yang lain dia ada sedikit tambahan, iaitu fa iza ana ala ra'si abi. Ini pun tak ada dalam buku kita. Jadi siapa yang nak buat pembetulan boleh buat pembetulan. La'alla sawab lah ya, sebab dalam saya rujuk kisah ini dalam kitab-kitab yang lain ada kalimah ini. Fa iza ana ala ra'si abi bi arba'ati sudan. Fa iza ana ala ra'si abi bi arba'ati sudan. Ma'ahum arba'atu a'midatin min hadidin 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi wa 'an yaminihi wa 'an shimalihi. Fa aqbala rajulun hasanul wajhi yamshi fi thawbaini akhdarain faqala lahum tanahhaw farafa'a ath-thawba 'an wajhihi famasaha wajhahu biyadayhi thumma atani faqala qum qad bayyadallahu wajha abik faqultu man anta bi abi anta wa ummi qal ana muhammadur rasulullah fakashabtu ath-thawba an wajhi abi fa idza huwa abyadul wajhi fa aslahtu min sya'nihi wa dafantuhu. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nu'man at-Tilmisani fi Misbah al-Dhalam wa kana hadha ar-rajul yukthiru as-salata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira yang ke-26 ini hampir sama kisahnya dengan berita gembira yang pernah kita bincangkan sebelum ni, iaitu berita gembira yang keberapa kalau saya nak tengok balik. Cerita pasal berita gembira yang keberapa sebelum ni, sebentar ya. Ya, berita gembira yang ke-14. Cerita dia hampir sama dengan berita gembira yang ke-14. Sama ada kisah yang sama, cuma perawi berbeza, atau dua kisah yang berlainan. Tapi cerita dia adalah merujuk kepada tajuk yang sama. Ya. Ala kulli hal kita baca. Kisah 26 ni, berita gembira ke-26 ni, Ibnu Bashkuwal telah meriwayatkan daripada Abdul Wahid bin Zaid. Kalau kita tengok subhanallah, para ulama kita dalam menceritakan kisah, mereka tahu saya dengar kisah ni daripada siapa, beliau dengar daripada siapa, beliau dengar daripada siapa. Ada sanad walaupun pada kisah-kisah seperti ini. Ibnu Bashkuwal telah meriwayatkan daripada Abdul Wahid bin Zaid, beliau telah berkata, jadi Abdul Wahid bin Zaid yang menceritakan kisah ini. Kalau kita tengok berita gembira yang ke-14, tak disebutkan siapakah yang bertemu dengan lelaki tersebut. Okey, ala kulli hal khair insya-Allah. Kata Abdul Wahid bin Zaid, saya telah keluar menunaikan haji. Saya telah keluar daripada kampung saya, pergi menunaikan haji. Lalu saya telah bersama-sama dalam rombongan itu, saya telah bersama dengan seorang lelaki. Ada seorang lelaki, dia telah bersama-sama saya dalam perjalanan menunaikan haji. Cuma lelaki ini, kata Abdul Wahid bin Zaid, lelaki ini dia tidak akan berdiri. Dia tidak akan duduk. Dia tidak akan pergi ke mana-mana. Dia tidak akan datang ke mana-mana. Dia tak akan pergi, dia tak akan datang, dia tak akan duduk, dia tak akan berdiri, melainkan dia akan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek ceritanya, dia buat apa saja, berjalan, duduk, baring, pergi ke sana ke sini, balik semula, semua dia lakukan. Mulut dia tetap akan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mulut dia tu sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ianya menimbulkan sedikit kehairanan pada hati
Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Sebab orang lain selawat pada Nabi juga, tapi dia ni selawat dia macam. Maknanya sampai seakan-akan semua peluang waktu yang dia ada semuanya adalah untuk dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Abdul Wahid bin Zaid bertanya kepada lelaki tadi, apakah sebab dia melakukan selawat sedemikian rupa? Lalu lelaki ni kata, saya akan beritahu kamu kenapa. Lalu beliau pun menceritakan kisahnya. Kata lelaki ini, saya telah keluar semenjak Sunayyat, iaitu semenjak beberapa tahun yang dekat ni, dalam beberapa tahun yang terdekat. Sunayyat jamak kepada Sunayyah. Sunayyah adalah tasghir kepada sanah. Sanah dia punya tasghir dia Sunayyah. Jadi bila jamak dia jadi Sunayyat. Saya telah keluar semenjak beberapa tahun yang dekat. Saya telah pergi ke Mekah bersama dengan ayah saya nak menunaikan haji. Apabila kami telah pun keluar daripada kampung halaman kami akhirnya telah pun tidur siang. Qilna, maksudnya qailulah. Kami telah berehat siang, maksudnya tidur pada waktu siang. Qailulah ni biasanya sebelum zuhur lah. Lebih kurang dalam sejam setengah atau setengah jam sebelum zuhur itu. Elok kita yang nak berqiyamul lail pada waktu malam, kita rehat sekejap. Sebab biasanya orang yang berqiyamul lail dia akan rasa keletihan. Jadi dia top up dia punya keletihan tu dengan dia tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Kadang-kadang saya cuba juga untuk buat qailulah ni, tapi dia tak jadi qailulah, dia jadi tawilah. Kononnya nak tidur sebentar, akhirnya tidur dengan tidur yang begitu nyenyak dan menggembirakan. Sedar-sedar dah pukul 2.30 kadang-kadang. Waliyahzubillah min zalik. Tapi tak apalah, innamal a'mal binniyat. Semua kita dikira dengan dasar niat kita, insya-Allah. Lalu lelaki ni kata, kami pun, saya dan ayah saya pun tidur siang di sebahagian tempat kami berhenti berehat. Sedang saya tengah tidur, tiba-tiba saya dalam mimpi saya telah didatangi oleh seseorang. Sedang saya tidur, tiba-tiba saya telah didatangi oleh seorang. Saya telah didatangi oleh seorang. Lalu dia telah berkata kepada masa yang saya faham dalam kisah ni, dia tidur. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang. Mungkin bersama dengan mereka ketika itu, jemaah haji yang lain. Lalu orang tu kata, bangun. Ayahmu telah diwafatkan oleh Allah SWT. Ayahmu telah dimatikan oleh Allah. Dalam keadaan Allah telah pun menjadikan wajahnya hitam. Kita sedia maklum, orang Arab biasanya mereka berkulit putih. Ada jugalah orang Arab yang berkulit hitam, tapi banyak juga orang Arab yang berkulit putih. Jadi kata lelaki yang mengejutkan orang yang tidur ni, ayahmu telah pun dimatikan Allah. Allah telah mengambil nyawa ayahmu dan Allah telah menjadikan wajah ayahmu hitam, legam. Lalu saya pun bangun daripada tidur saya dalam keadaan maz'ura. Maksud dia dalam keadaan khaifah, dalam keadaan takut. Mar'uba, dalam keadaan takut. Dia pun bangun dan dia pun mula membuka penutup kain yang menutup wajah ayah dia. Dia pun mula buka. Betul ke macam yang disebut tadi? Apabila dia buka, dia mendapati ayah dia adalah ketika itu sudah meninggal dunia, namun wajahnya sangat hitam. Wajahnya bertukar menjadi hitam. Lalu takutlah lelaki ni tadi. Dia sangat takut. Dia takut kenapa perkara ni berlaku kepada ayah dia. Kenapa jadi begini? Dalam keadaan dia kesedihan begitu, maka tiba-tiba dia sudah dilanda dengan mengantuk yang amat sangat. Tiba-tiba dia mengantuk sangat-sangat. Lalu dia pun tertidur. Dalam tidurnya, dia telah melihat dia berada di sisi kepala ayah dia. Dan bersama dengan dia ada 4 orang lelaki hitam. 4 orang lelaki berkulit hitam. Arba' Sudan. Sudan jamak kepada Aswad. Aswad, Aswadan, Sudan. Lepas tu negara Sudan tu punya. Negara Sudan itu merujuk, kalau asal bahasa Arab dia, Sudan bermaksud orang-orang yang berkulit hitam. Mungkin dinamakan negara mereka negara Sudan dengan sebab orang-orang di Sudan berkulit hitam. Mungkin wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi lelaki ni dalam mimpi dia telah melihat dirinya berada di tepi kepala ayahnya yang sedang terbaring dan bersama-sama dengan dia 4 orang lelaki hitam. Setiap mereka bersama dengan 4 orang lelaki hitam ni 4 tiang, 4 tiang daripada besi. 4 maknanya kita boleh kata macam 4 pencucuk daripada besi. Dia pegang macam tiang lah, tiang daripada besi. Setiap orang pegang tiang daripada besi.
Seorang di kepala ayah dia, seorang di hadapan dua kaki ayah dia, seorang di kanan ayah dia, seorang di kiri ayah dia. Secara biasanya maknanya mereka nak palulah jenazah ayah ni. Secara yang kita fahamnya mesti pegang besi, pegang batang besi lah istilahnya. Nak pukul mayat lah kalau yang kita faham walaupun tak disebut dalam kisah ni, tapi yang kita fahamnya begitu. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat cantik wajahnya. Dia telah berjalan dalam keadaan lelaki yang wajah cantik ini memakai dua baju yang berwarna hijau. Dia memakai dua pakaian yang berwarna hijau. Lalu lelaki yang berwajah cantik ini telah berkata kepada 4 orang lelaki berkulit hitam tadi, jauhlah kamu, tanahau, sila pergi jauh daripada lelaki mayat ni tadi. Farafa'a thawba an wajhihi. Lalu lelaki yang berwajah indah yang berpakaian dengan dua pakaian daripada berwarna hijau tadi telah mengangkat penutup muka, membuka kain yang mengangkat kain yang telah menutup wajah si mayat tadi. Lalu dia pun, lelaki tadi pun telah menyapu wajah si mayat tadi yang bertukar menjadi hitam tadi. Dia pun sapu dengan kedua-dua tangannya. Lalu lelaki itu katanya yang bermimpi, iaitu lelaki yang bermimpi yang dia cerita kisah dia tadi ni, dia kata lelaki yang berwajah indah tu pun datang bertemu dengan dia, dan lelaki itu berkata, sesungguhnya Allah, bangunlah kamu daripada tidur kamu, bangunlah, maksudnya min naumik, bangunlah daripada tidurmu, sesungguhnya Allah telah memutihkan wajah ayahmu. Allah telah menukar semula wajah orang tadi daripada hitam legam, ditukar wajahnya kepada putih. Faqultu man anta bi abi anta wa ummi. Lalu kata lelaki yang bermimpi, yang lelaki ni kisah dia tadi yang dia banyak berselawat tadi, dia bermimpi, dia tanya kepada lelaki yang berwajah indah tadi, siapakah kamu? Ayahku dan ibuku menjadi tebusan. Ayahku dan ibuku sanggup ku jadi tebusan, ku jadikan ia sebagai tebusan demi keranamu. Ini adalah ayat dalam bahasa Arab. Bukan maksudnya dia ni sanggup menjadikan mak dan ayah dia sebagai tebusan. Bukan. Tetapi dia adalah semata-mata satu ayat yang digunakan oleh orang Arab menunjukkan betapa dia berterima kasih kepada si fulan. Dan dia sanggup pertahankan orang tadi. Dia kata, bi abi anta wa ummi. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun sering sebut ayat ini ke depan Nabi SAW. Dia kata, bi abi anta ya Rasulullah wa ummi. Maksud dia, ya Rasulullah, saya akan pertahankan anda walau apa keadaan sekalipun. Hatta kalau saya terpaksa menjadikan ayah dan ibu saya sebagai tebusan, saya akan jadikan demi untuk menyelamatkan anda. Dia satu bahasa cantik lah yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan betapa mereka menghormati, memuliakan, menyayangi orang yang dibicarakan ketika itu. Siapakah anda bi abi anta wa ummi? Siapakah anda? Saya akan pertahankan anda, menyayangi anda, buat apa saja untuk anda. Hatta kalau saya terpaksa jadikan ibu dan ayah saya sebagai tawanan sekalipun. Qal ana Muhammadur Rasulullah. Lelaki yang berwajah indah tadi pun kata, saya adalah Muhammad Rasulullah. Maknanya rupa-rupanya dia telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikan kami untuk dapat menatap wajah Nabi berkali-kali dalam mimpi kami. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu bila lelaki ni dia tersedar daripada tidur dia pun terus buka kain yang menutup wajah ayah dia. Sebab sebelum dia tidur tadi memang wajah ayah dia hitam. Dia pun buka dan dia mendapati wajah ayah dia sudah bertukar menjadi putih, menjadi cantik, menjadi putih. Lalu lelaki ni kata, saya pun mulalah menguruskan jenazah ayah saya dan saya pun mengkebumikan ayah saya. Dan kata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin An-Nu'man At-Tilmisani dalam kitab beliau Misbahuz Zalam, kata dia, wa kana hadzal rajul, lelaki yang mati ni, lelaki yang meninggal dunia tadi, yang akhirnya bertukar wajahnya menjadi hitam, lalu dia akhirnya telah disapu wajahnya oleh Nabi bertukar menjadi putih. Lelaki ini dia adalah seorang yang satu ketika dahulu sewaktu hidupnya dia sangat-sangat banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingkan kisah ini dengan kisah yang ke-14 tadi, berita gembira yang ke-14 sebelum ini, kisahnya adalah hampir sama. Tak mustahil dia sebenarnya merujuk kepada orang yang sama. Dalam berita gembira yang ke-14 tadi, kalau kita tengok sebelum ini, berita gembira yang ke-14 tu,
dalam mimpi itu Rasulullah sebut kepada orang tadi, inna abaka kana yuksiru al-ma'asi wa zunub. Inna abaka kana yuksiru al-ma'asi wa zunuba wa kana yuksiru salata alai. Falamma nazala ma nazal istaghasa bi fa aghastuhu wa ana ghiyasun liman aksara salata alayya fi darid dunya. Dalam berita gembira yang ke-14 sebelum ini yang telah kita bicarakan sebelum ini, lama dah Kalau kita rujuk balik, dalam mimpi orang tadi Rasulullah sebut kepada si anak tadi, sesungguhnya ayahmu itu seorang yang banyak melakukan maksiat, dalam masa yang sama dia banyak berselawat ke atasku. Jadi apabila wajahnya bertukar menjadi hitam legam setelah dia meninggal, si ayahmu tadi telah meminta bantuanku. Maknanya ruh ayah dia tadi telah meminta agar Rasulullah membantunya. Lalu kata Rasulullah, saya adalah seorang yang akan membantu siapa sahaja yang memperbanyakkan selawat ke atas saya sewaktu dia hidup di atas dunia dahulu. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada kita dan Rasulullah membantu kita kerana kesungguhan kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu dah nak sembahyang asar, kita ambil satu lagi berita gembira insya-Allah. Berita gembira yang ke-27. Qala rahimahullah al-mubashshiratu as-sabi'atu wal-'ashrun. Rawa Abu Nu'aim wa Ibn Bashkwal an Sufyan al-Thawri qal bainama ana hajjun idh dakhala alayya shabun la yarfa'u qadaman wa la yad'u ukhra illa wa huwa yaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqultu lahu abi ilmin taqulu hadha? Qala na'am. ثم قال من أنت؟ قلت سفيان الثوري. قال العراقي؟ قلت نعم. قال هل عرفت الله؟ قلت نعم. قال كيف عرفته؟ قلت بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويصور الولد في الرحم. قال يا سفيان ما عرفت الله حق معرفته. قلت كيف تعرفه أنت؟ قال بفسخ الهم ونقض العزم وهممت ففسخ همي وعزمت فنقض عزمي فعرفت أن لي ربا يدبرني. قلت فما صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كنت حاجا ومعي والدتي فسألتني أن أدخلها البيت ففعلت فوقعت وتورم بطنها واسود وجهها فجلست عندها وأنا حزين فرفعت يدي إلى السماء فقلت يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك؟ فإذا بغمامة قد ارتفعت من تهامه وإذا رجل عليه ثياب بيض فدخل البيت وأمر يده على بطنها فابيض فسكن المرض ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه فقلت له من أنت الذي فرجت عني؟ قال أنا نبيك محمد الذي تصلي عليه. قلت يا رسول الله فأوصني. Dalam buku kita fa'awsani kalau tak silapnya. Jadi ada sedikit kesilapan cetakan dalam buku kita. Sepatutnya dia adalah fi'lu amr, fa'awsini. Dalam buku kita fa'awsani. Jadi ada sikit kesilapan di situ, kesilapan cetak. Qultu ya Rasulullah fa'awsini. Qal la tarfa' qadaman wa la tada' ukhra illa wa anta tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qultu kana hadha syabbu minal awliya'il wasilin. Berita gembira yang ke-27, Abu Nu'aim dan juga Ibnu Bashkwal telah meriwayatkan daripada Sayyidina Sufyan al-Thawri. Beliau telah berkata, kisah ni kembali kepada seorang tokoh ulama hadis dan juga kembali kepada seorang tokoh ulama besar dalam ilmu fiqh, Al-Imam Sufyan al-Thawri. Jadi ini pengalaman Sayyidina Sufyan al-Thawri sendiri. Kata beliau, saya satu ketika dahulu menunaikan haji. Lalu saya telah
seorang lelaki datang masuk menemui saya. Maknanya ketika saya dalam perjalanan itu, saya telah bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda. Yang pemuda ini, dia tidak akan mengangkat tapak kakinya. Dan dia tidak akan meletakkan tapak kakinya. Melainkan dia akan berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya dia akan berselawat ke atas Rasulullah dan berselawat ke atas ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia, kalau ikut zahirnya, dia angkat kaki, dia tak akan angkat kaki melainkan dia akan selawat. Dia tak akan menurun. Bila kita berjalan, kita akan angkat kaki, angkat turun kan. Maknanya lelaki ini, zikir dia, kalau dia berjalan je, dia akan berselawat dengan bunyi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Lalu kata Ibnu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, saya tanya dia, adakah dengan sebab ilmu kamu berselawat kepada Nabi dengan cara begini? Ke kamu mereka-reka? Ke dengan sebab dia ilmu? Lalu kata lelaki tadi, ya, dengan sebab pengetahuan, ilmu pengetahuan, saya berselawat kepada Nabi setiap kali saya mengangkat kaki dan menurunkan kaki. Kemudian lelaki ini tanya kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, siapa kamu? Sebab orang dulu kan, zaman sekarang tak apalah, orang kenal tengok Facebook, tahu muka. Zaman dulu nak kenal nama saja, kadang-kadang muka tak kenal. Sebab tu orang dulu kadang-kadang mereka kenal nama para ulama tapi tak pernah tengok wajahnya. Jadi lelaki ni tanya, siapa kamu? Kata Sayyidina Sufyan, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Memang nama besar yang dikenali oleh masyarakat Muslim ketika itu. Lalu lelaki ni tu kata, Sufyan Ats-Tsauri orang Iraq? Ulama besar di Iraq tu? Kata Sayyidina Sufyan, ya, sayalah orangnya. Lalu lelaki pemuda tadi bertanya kepada Sayyidina Sufyan, adakah kamu kenal Allah Ta'ala? Lalu kata Sayyidina Sufyan, ya, saya kenal Allah Ta'ala. Takkan tak kenal, kita orang Islam kan? Lalu kata pemuda tadi, bagaimana kamu mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Lalu kata Sayyidina Sufyan, saya kenal, saya tahu adanya Allah Ta'ala ni kerana dialah Tuhan yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Kalau tak ada Tuhan, macam mana siang dan malam boleh berganti? Mesti ada Tuhan. Jadi kerana malam bertukar-tukar dengan siang, siang bertukar kepada malam, maka itu adalah bukti adanya Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Sufyan. Saya juga mengetahui adanya Allah kerana dialah Tuhan yang telah memberikan rupa di dalam, yang telah memberikan rupa kepada seorang anak di dalam rahim. Maknanya kalau ikut-ikut daripada Siti Aiman ni bertukar, jadi janin bertukar sampai keluar anak. Kalaulah tak kerana adanya Allah, nescaya air mani tadi tidak akan bertukar kepada janin, kepada bayi. Maksudnya apabila berlaku pertukaran itu, ini menunjukkan adanya Tuhan yang telah mengubah daripada satu penciptaan kepada satu penciptaan yang lain. Maknanya kata Sayyidina Sufyan, ini adalah bukti cara saya tahu Allah Ta'ala itu ada. Lalu kata pemuda tadi, pemuda ni Sayyidina Sufyan itu orang alim besar ni. Lalu kata pemuda tadi, wahai Sufyan, kamu belum lagi mengenali Allah dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Maksudnya kamu belum lagi mengetahui Allah Ta'ala dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Wow, maknanya pemuda ni cakap dengan seorang alim besar, cara kamu sebut tadi, kamu belum kenal lagi Allah Ta'ala. Kamu kenal tapi tak sepenuhnya. Lalu kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, baik kamu pula, kamu kenal Allah Ta'ala macam mana? Dah dikata Sayyidina Sufyan tak kenal Allah Ta'ala secara sebenarnya, kenal tapi tak komplit, tak sepenuhnya. Kamu pula kenal macam mana? Kata pemuda tadi, bi faskhil ham wa naqdil azm. Saya kenal Allah kerana Allah Ta'ala, saya kenal Allah, wujudnya Allah kerana wujudnya kesedihan yang dihilangkan dan keazaman yang dibatalkan. Maknanya, kata beliau, kadang-kadang saya sedih, tiba-tiba kesedihan saya hilang. Kadang-kadang saya berazam nak buat satu benda, tiba-tiba benda yang saya nak buat tu tak boleh nak buat. Jadi tahulah saya, sesungguhnya saya memiliki Tuhan yang mentadbir urusan saya. Jadi kalau tuan-tuan kita tengok, saya cuba fahami juga apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pemuda tadi, bahawa iman ataupun cara Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengenali Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Wallahu ta'ala a'la wa alam, yang saya terfikirnya, saya tak tahu sama ada ia benar atau tidak, adalah kenapa dianggap cara Sayyidina Sufyan sebut tadi tidak sempurna, kerana Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengenali Allah
secara al-jamal. Maknanya beliau mengenali Allah dari sudut keindahan Allah. Maknanya daripada siang bertukar kepada malam, malam bertukar kepada siang, kemudian daripada setitik air mani boleh bertukar sampai jadi bayi, menunjukkan kehebatan Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah, baiknya Allah, bagusnya Allah. Dalam tasawuf dipanggil sebagai al-jalal, al-jamal, sifat-sifat keindahan pada Allah Ta'ala. Manakala lelaki ni pula, dia kenal Allah Ta'ala bukan sekadar al-jamal, tapi dia kenal Allah juga dari sudut al-jalal, keperkasahan Allah, kehebatan Allah, betapa Tuhan inilah Tuhan yang gagah, Tuhan yang mengalahkan segala-galanya. Maknanya dia bukan kenal Allah Ta'ala dari sudut keindahan, tapi dia kenal Allah juga dari sudut kehebatan, kekuasaan dan juga kebongkakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil Al-Jalal. Contoh bila kita jatuh miskin, ada orang bila jatuh miskin dia tak ingat Allah. Ada orang bila jatuh miskin, dia kata subhanallah, maha suci Allah, betapa kuatnya Allah Ta'ala. Selalunya bila kita jatuh miskin ni, kita jadi sedih lah. Tapi ada orang bila dia diuji Allah, dia melihat, dia mendapati, dia dapat menyedari betapa mulianya Allah, betapa agungnya Allah dengan sebab musibah tadi. Maknanya Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Allah Ta'ala mengalahkan segala-galanya. Jadi dia kenal Allah bukan hanya semata-mata dari sudut keindahan, tapi dia kenal Allah dari sudut Allah Ta'ala adalah Tuhan yang segala-galanya. Sebab itu kita sebagai kaum muslimin, kita beriman bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang memberikan rezeki. Kita juga beriman bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang menyekat rezeki. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengasihi. Tapi kita juga mengenali bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang maha membalas segala keburukan. Maknanya kita beriman pada sudut jalal dan juga pada sudut jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada sudut indahnya Allah dan sudut gerunnya kita kepada Allah juga kita beriman bahawa Allah Ta'ala adalah segala-galanya. Sebab tu kalau ada orang kata, kenapa Allah Ta'ala jadikan orang tu senang? Jadi kenapa jadikan saya susah? Kerana Allah menzahirkan sifat jamalnya pada orang itu dan menzahirkan sifat jalalnya pula kepada kita. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dengan sifat jalal dan juga jamal Allah Ta'ala ini, maka kita akan kenal Allah dalam apa keadaan sekalipun. Dalam keadaan kita senang, kita ingat Allah, kita kenal Allah. Dalam keadaan kita ditimpa kesusahan pun, kita kenal dan ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata lelaki tadi, saya kenal Allah dengan apa? Bila saya sedih, hilang kesedihan saya. Maknanya jamal, keindahan Allah. Saya kenal Allah di saat saya nak buat satu benda, tiba-tiba Allah tak izinkan. Maknanya jalal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kenal Allah dari dua sifat, jalal dan juga jamal. Manakala Sayyidina Sufyan As-Sauri pula mengenali Allah dari sudut jamal, tanpa jalal. Maka di sinilah lelaki tadi menyatakan keimananmu, pengetahuanmu kepada Allah belum lagi sempurna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh beliau. Lalu kata Sayyidina Sufyan As-Sauri, okey, tak apa. Bagaimana pula dengan kisah kamu berselawat kepada Nabi SAW dalam semua keadaan, berdiri, jalan, setiap kali berjalannya berselawat, mulut tu terkemak kamit selawat. Itu kenapa pula? Lalu kata pemuda tadi, saya satu ketika dahulu menunaikan haji bersama-sama dengan ibu saya. Bila kami sampai ke Baitullahil Haram, ibu saya telah meminta saya untuk saya memasukkan ibu saya ke dalam Kaabah. Zaman dulu orang ziarah, buat haji, buat umrah, boleh masuk dalam Kaabah. Maksudnya Kaabah itu siapa-siapa boleh masuk. Zaman hari ini hanya pembesar-pembesar saja boleh masuk. Tapi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, walaupun kita yang bukan pembesar tak boleh masuk dalam bangunan Kaabah, sebenarnya kita masih berpeluang untuk masuk ke dalam Kaabah, iaitu kita masuk ke dalam kawasan Hijir Sayyidina Ismail AS, kawasan melengkung dalam Kaabah tu, kawasan melengkung di tepi Kaabah tu. Kerana kawasan melengkung itu termasuk di dalam Kaabah sebenarnya. Cuma orang Arab pada zaman Nabi SAW, pada zaman jahiliah, ketika Kaabah runtuh disebabkan banjir, mereka tidak cukup duit untuk membina semula Kaabah dalam rupa yang asal. Kerana duit yang mereka kumpul, duit halal dapat sikit saja. Jadi kata Syekh Yusri, orang jahiliah dulu, mereka nak bina Kaabah pun mereka tak nak bina dengan duit haram. Kalau kira nak kumpul duit haram banyak.
Tetapi nak cari duit yang halal tu, mereka kumpul-kumpul tak dapat nak cukup bina Kaabah berdasarkan binaan yang sepatutnya. Jadi mereka bina 4 segi dan mereka tandakan kawasan yang mereka tidak mampu untuk bina sebab tak cukup duit halal tadi, mereka tandakan dengan kawasan melengkung yang dikenali pada hari ini dengan nama Hijr Ismail, Hijr Sayyidina Ismail AS. Menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi dan menurut sebahagian para ulama lain, isteri Nabi Allah Ibrahim itu Sayyidatuna Hajar, maafkan saya, Sayyidatuna Hajar, bukan Sayyidatuna Hajar, ya, Sayyidatuna Hajar dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kedua-dua orang ini, Nabi dan juga ibunya ini, kedua-duanya dikebumikan di bawah Hijr Sayyidina Ismail alaihi salam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tapi sebagian ulama berpendapat demikian, bahawa di kawasan Hijr Ismail itu sebenarnya di bawah itu adalah maqamnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan ibu beliau, ibu baginda iaitu Sayyidatuna Hajar. Okey. Jadi kata pemuda tadi, ibu saya telah minta saya untuk memasukkan beliau ke dalam Kaabah. Lalu saya pun melakukannya. Saya bawa ibu saya, tarik ibu saya, bawa dan akhirnya kami pun masuk ke dalam Kaabah. Apabila ibu saya masuk dalam Kaabah, tiba-tiba dia jatuh, lalu perut dia sudah mula tawarramat. Dia sudah mula bengkak. Perut ibu saya mula bengkak dan wajah ibu saya tiba-tiba bertukar menjadi hitam. Masuk Kaabah, jatuh terus, tiba-tiba perut bengkak, tiba-tiba wajah bertukar menjadi hitam. Maknanya pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya telah duduk, kata pemuda tadi, saya duduk di sisi ibu saya dan kadang saya sedih. Saya mengangkat kedua tangan saya ke langit. Sebab apa angkat ke langit? Bukan sebab Allah duduk langit. Mengangkat tangan berdoa kepada Allah kerana kata para ulama, langit adalah Kaabahnya doa. Langit adalah kiblatnya doa. Sebagaimana kita semayang menghadap Kaabah bukan sebab dalam Kaabah tu ada Allah. Tapi bila kita sembahyang, kiblat solat adalah Kaabah, manakala kiblat doa adalah langit. Jadi saya pun mengangkat kedua tangan saya ke langit. Lalu saya telah berkata, wahai Tuhanku, adakah seperti ini anda lakukan kepada seorang yang masuk ke dalam rumahmu? Bukan dia pertikaikan Allah Ta'ala, mustahil dia pertikaikan Allah. Sebab lelaki ini lelaki yang soleh. Tetapi dia mengadukan nasib dia. Ya Allah, kenapa dikau lakukan? Dia nak kata begitu. Kenapa dikau lakukan ibu saya sedemikian sedangkan dia telah pun masuk ke dalam Kaabah, ke dalam rumahmu? Cuma bahasa yang digunakan oleh kita tadi, wahai Tuhan, seperti inikah kamu lakukan kepada orang yang telah masuk ke dalam rumahmu? Ayat ni kalau ikut secara zahir macam petikai Allah Ta'ala. Tidak, tidak. Bukan lelaki ini petikai Allah Ta'ala. Tapi dia merintih, ya Allah, kenapa ibuku dibalas sedemikian sedangkan dia menjadi tetamumu dan dia sudah pun masuk ke dalam rumahmu? Kenapa diperlakukan sedemikian, ya Allah? Jadi merintih kepada Allah, meminta belas kasihan Allah. Selepas dia angkat tangan tadi, tiba-tiba datang satu awan, yang awan tu mula meninggi, mula nampak tiba-tiba muncul satu awan daripada kejauhan. Awan tu mula tinggi dan awan itu datang daripada kawasan Tihamah. Kawasan Tihamah. Kalau kita tengok tuan-tuan, Tihamah ni dia merujuk kepada tempat-tempat yang berada di timur laut Arab tu. Maknanya kalau kita tengok negara-negara, negeri-negeri yang berada di sebelah kanan laut tu, laut merah tu, laut Ahmar tu, Al-Bahrul Ahmar, maka semua kawasan itu dipanggil sebagai Tihamah. Mereka termasuk dalam kawasan Tihamah Mekah, termasuk lagi Jeddah, sebab dia termasuk dalam kawasan yang berada di tepi laut, di tepi laut. Mekah juga berada dalam kawasan Tihamah. Dia sekarang ni kawasan-kawasan yang berada di tepi kawasan laut itu dinamakan sebagai Tihamah, daripada kawasan Arab Saudi dan sampai juga ke kawasan Yaman. Jadi kawasan itu semuanya dipanggil sebagai Tihamah. Jadi lelaki ni kata, saya nampak awan tu datang daripada arah Tihamah. Nampak daripada arah laut. Dia datang daripada arah laut dan tiba-tiba di atas awan itu ada seorang lelaki. Subhanallah, ini bukan mimpi ni, tengok depan-depan mata sungguh. Di atas awan itu ada seorang lelaki. Awan itu, lelaki itu memakai pakaian-pakaian berwarna putih. Lalu lelaki tadi telah pun masuk ke dalam Kaabah dan lelaki itu sudah, bila masuk dalam Kaabah, lelaki itu pun melalukan tangannya ke atas perut ibu lelaki pemuda tadi. Tiba-tiba
bertukar kembali daripada hitam legam ibu dia tadi bertukar menjadi putih semula, dan kesakitan dia sebab jatuh tadi sudah bertukar dan dah lega, tak sakit terus. Lalu lelaki yang datang daripada awan tadi mula nak keluar daripada Kaabah, maka ketika itulah pemuda tadi pun bergantung di baju lelaki tadi. Dia kata, siapakah anda yang telah memberikan satu jalan lepas kepada saya? Dengan sebab anda, ibu saya selamat. Lalu kata lelaki tadi, saya adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anda berselawat, yang anda sentiasa berselawat kepadanya. Sayalah nabimu. Maknanya lelaki tadi direzekikan oleh Allah untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga, bukan secara mimpi. Sebab ini secara jaga. Dia dalam istilah kitab-kitab ilmu dipanggil sebagai yaqazah, melihat Nabi secara yaqazah, iaitu secara jaga, bukan secara tidur. Dan perbahasan bolehkah kita melihat Nabi secara yaqazah, ini dibincangkan oleh para ulama. Tidak ada dalil yang melarang, dan ia bukanlah satu perkara yang mustahil secara akal. Walaupun ia mustahil secara adat, namun dia tidak mustahil secara akal. Maka kalau ia berlaku, ia termasuk di dalam kategori karamah. Orang yang melihat Nabi secara yaqazah, dia telah diberikan satu karamah, diberikan satu perkara yang mencarikan adat. Lalu lelaki tadi dia telah melihat Nabi depan mata dia sendiri. Subhanallah. Dan ada di antara guru-guru kami yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga, secara yaqazah. Moga-moga Allah rezekikan kita juga untuk melihat Nabi di dalam tidur kita dan juga secara jaga. Allahumma amin. Lalu pemuda tadi kata, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepada saya, berikanlah saya nasihat sebagai wasiat. Lalu kata Nabi, jangan kamu angkat kakimu dan jangan kamu letakkan kakimu, melainkan kamu berselawat ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Syekh Abdullah Al-Humari, kana hadza syabbu minal awliya'il wasilin. Sesungguhnya pemuda ini adalah termasuk di kalangan wali-wali Allah yang sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia sudah sampai ke tahap dekat sungguh hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia direzekikan oleh Allah bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Jadi ini adalah satu berita gembira yang sangat-sangat lain yang kita jarang dengar, sampai dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Dan kelebihan yang kita dapat lihat di sini, iaitu dalam kisah dia bertemu, pemuda tadi bertemu dengan Rasulullah secara jaga, kita dapat belajar bahawa daripada apa yang disarankan oleh Nabi tadi, seseorang itu sewaktu dia berjalan, hendaklah dia melazimi zikir, iaitu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita berselawat, contohnya kita sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya anjurkan diri saya, anjurkan kepada kita semua, walaupun ianya bukan berstatus hadis, kerana melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada secara jaga atau secara yaqazah selepas kewafatan Nabi itu tidak menjadi hujah untuk menentukan hukum hakam. Namun ia termasuk di kalangan berita gembira. Kerana tidak ada masalah kalau kita tak tahu kisah ni sekalipun, tak ada masalah untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pula berita gembira seperti ini menguatkan lagi keinginan kita untuk berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ajak diri saya dan ajak kita semua, setiap hari kita berjalan, kita ke kedai, kita ke sana, kita ke sini, daripada kita berjalan termenung begitu, marilah kita mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi secara jaga kepada pemuda tadi, iaitu jangan kamu angkat kakimu dan jangan kamu letakkan kakimu, melainkan kamu berselawat ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad. Jadi saya cadangkan kita sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita jadikan ia sebagai zikir sewaktu kita berjalan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan. Nampaknya kita sudah mengambil masa yang agak lama, sehingga saya pun tak perasan tadi
nampaknya macam saya sudah mengambil waktu yang sangat lama. Saya mohon kemaafan kepada semua. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Allahumma amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ya, kepada yang melihat, kepada yang memberikan komen. Saya ucap semua terima kasih. Tuan Bazid Aziz daripada Muar pun ada, terima kasih. Saya ucap semua terima kasih kepada semua ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan terima kasih mendoakan saya. Saya doakan kita semua mendapat keberkatan dan kemuliaan kepada Allah. Kerana kita adalah orang yang bertemu kerana Allah dan Nabi, berpisah juga kerana Allah dan Nabi. Moga-moga kita digolongkan di akhirat kelak, berada di bawah naungan kasih sayang Allah dan kasih sayang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita pada petang ini dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sirah yang biasa diamalkan oleh para ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمدلله رب العالمين. Semoga bertemu lagi insya-Allah. Cuma keesokan harinya saya tak dapat nak bersama dengan tuan-tuan. Kebetulannya ada satu pertemuan pada waktu kita mengadakan kelas, jadi saya tak dapat untuk memberikan kelas esok. Insya-Allah kita akan bertemu semula pada hari Ahad dekat ni insya-Allah. Biiznillah subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.